Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah kita sama-sama memulakan majlis pada malam ni dengan membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang saya kasihi Tuan Imam, dikasihi Tuan Bilal dan seterusnya ahli jemaah, tetamu-tetamu Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ni sekali lagi kita dapat bertemu di dalam siri As-Sirah An-Nabawiyah. Jadi alhamdulillah, pertamanya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan risalah, yang telah meninggalkan umat baginda di atas suatu jalan yang terang benderang, yang telah dibekalkan dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Alhamdulillah, malam ni Hari Raya Kurban. Selamat Hari Raya semua. Terima kasih kepada pihak masjid yang tidak memberhentikan kuliah kita. Terus makmur insya-Allah walaupun hari raya. Esok kita sama-sama berkurban insya-Allah. Malam ni insya-Allah kita akan bersama-sama masih lagi di dalam kisah cerita tentang hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Makkah ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Pada masa itu namanya masih lagi Yathrib, bukannya Madinah. Nama Madinah ni telah ditukar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas daripada Nabi SAW sampai ke Madinah. Kita akan tengok nanti cerita dia bagaimana kenapa Nabi tukar daripada Yathrib kepada Madinah. Kita telah sampai pada 2 minggu lepas tentang cerita Nabi SAW telah berlepas daripada Gua Hira. Jadi Nabi SAW telah berada di Gua Hira selama 3 hari, dan kemudian pada waktu malam, jadi dikatakan ialah pada 1 hari bulan Rabiul Awal. 1 hari bulan Rabiul Awal, Nabi SAW keluar daripada Gua Sur. Pada waktu malam kemudian menuju ke selatan, bukan menuju ke utara. Yathrib ni di utara, tapi Nabi SAW mengambil jalan ke selatan. Maknanya dahlah Gua Sur tu berada di selatan Makkah. Jadi Nabi SAW menuju ke selatan lagi. Jadi tujuan tu adalah usaha baginda Nabi SAW untuk mengelirukan, ditakuti orang-orang Arab Quraisy ni yang kita sebut hari itu telah membuat tawaran 100 ekor unta, wanted, sama ada hidup atau mati Muhammad. Jadi berduyun-duyunlah orang-orang Quraisy ni, dan juga orang bukan Quraisy yang dengar tawaran ini telah mencari Muhammad ni. Jadi maknanya jalan sekarang ni menuju ke Madinah ni jalan yang sangat bahaya. Oleh kerana itulah Nabi SAW bersama dengan Abu Bakar, bersama dengan Abdullah bin Uraikid, itu pemandu jalan yang kita sebut hari itu, iaitu orang masih musyrik lagi. Dia ni masih musyrik, tapi dia ni seorang yang pakar dalam perjalanan, pakar tahu berjalan di padang pasir. Nama dia Abdullah bin Uraikid. Jadi kita tengok nama dia pun Abdullah ni. Jangan ingat nama Abdullah tu makna Islam. Gitu. Sebab pada masa tu Allah ni bagi orang Quraisy ni salah satu daripada Tuhan. Dia Tuhan juga. Allah ni Tuhan juga. Tapi yang lain pun Tuhan juga. Lata pun Tuhan, Uzza pun Tuhan, Manat pun Tuhan, semua tu Tuhan. Jadi Tuhan, Allah ni salah satu daripada Tuhan. Itu. Sebab tu ayah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam nama dia ialah Abdullah. Diberi nama oleh Abdul Muttalib. Jadi Abdul Muttalib ni kufur. Ayah dia pun tidak beriman.
sebab Nabi SAW belum lahir lagi. Jadi nama dia Abdullah. Jadi memang ada ramai juga di kalangan orang-orang Arab Quraisy ni walaupun tidak beriman, tapi nama dia adalah Abdullah. Itu kan. Jadi makna nak ceritanya ialah Abdullah ni memang mereka dah kenal. Orang Arab ni dah kenal. Sebelum daripada Nabi SAW datang, orang Arab tu dah kenal bahawa ada satu Tuhan nama dia Allah, iaitu Tuhan Nabi Ibrahim. Jadi mereka ni pun percaya juga kepada Abdullah ni, kepada Allah ni. Cuma mereka ni syirik. Maknanya Allah ni Tuhan juga, tapi Tuhan tu tak nampak, jadi tak best. Kita nak Tuhan yang nampak. Jadi sebab itulah mereka buat berhala-berhala. Liyuqarribuna ilallahi zulfa, dalam Quran sebut. Mereka buat berhala-berhala ni untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Liyuqarribuna ilallahi zulfa, nak mendekatkan diri kepada Allah. Jadi mereka tak best, tak nampak Tuhan ni, mereka nak yang nampak. Macam itulah. Jadi yang ketiga tu nama dia Abdullah bin Uraiqid. Yang keempatnya Amir bin Fuhairah, iaitu hamba kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi maknanya Abu Bakar ajak dia sekali, jadi 4 orang sekarang ni berjalan di padang pasir itu menuju ke selatan. Jadi yang pertama sekali, selepas daripada dah jauh daripada Mekah ke selatan ni, kemudian mereka belok ke pantai, ke barat lah, kalau ikut betul ni, ke barat, lalu ke pantai. Daripada pantai tu mereka lalu tepi jalan pantai, lalu tepi Jeddah, naik ke atas menuju ke Yasrib. Jadi perjalanan kita sebut jauhnya adalah 500 km 500 km daripada Makkah ke Al-Madinah Al-Munawwarah, Yasrib. Saya ada baru baca cerita ni, ada satu tulisan seorang daripada Negeri Sembilan. Dia tulis tentang dia di antara orang yang paling awal yang pergi haji, yang pada masa ni masih hidup. Tahun 1925 dia pergi haji. Tahun 1925 ada catatan dia. Saya baca 2-3 hari lepas. Dia cerita, hajiku tahun 1925, pada masa tu naik kapal. Naik kapal daripada Singapura. Pada masa tu kapal ada 2, daripada satu Singapura, satunya daripada Penang, Pulau Pinang pada masa tu. Naik kapal selama hampir sebulan. Jadi nenek saya pernah cerita juga. Saya pernah sempat dengan nenek saya. Nenek saya pun pernah naik kapal juga. Tapi kapal tu dah moden dah. Ni cerita tahun 1925 naik kapal. Jadi dia cerita naik kapal ni dah mati tu biasalah, mati dalam kapal. Kalau mati tu dia akan buang je. Dia akan mandi-mandi, bungkus, lepas tu dia akan buang, letak batu, ikat pada batu, dia akan campur dalam laut tu. Kemudian ikan makan apa semua tu. Kemudian sampai ke satu pulau tu di Yaman tu, mereka kena kuarantin. Jadi ada juga rupanya kuarantin dulu. Mereka dimandi dengan air garam dulu. Dia katakan di Pulau Cameron ada sampai sekarang ni, dalam peta tu ada Pulau Cameron. Kemudian selepas tu barulah sampai ke Jeddah. Sampai ke Jeddah pakai ihram. Jadi nak cerita dia ceritanya sangat susah. Daripada Jeddah sampai ke Mekah tu saja sekarang ni 1 jam je naik kereta. Sama dulu 2 hari dia kata. Naik unta 1925. Kemudian daripada Mekah, sampai di Mekah, dari rehat semua Mekah, mandi semua dah, tawaf semua, buat umrah. Kemudian mereka pun bertolaklah ke Madinah. Nak bertolak ke Madinah ni bukan naik kereta pada waktu tu, 1925, naik unta. Jadi dia kata naik unta. Jadi naik unta tu, yang dia cerita tu hampir sama lah macam yang kita baca kalau baca dalam sirah ni. Naik unta lebih kurang 2 minggu. Dan masalahnya ialah satunya panas, siang hari panas, jadi mereka akan berjalan pada waktu malam sahaja. Dia kata pukul 4 petang akan mula bertolak, bergerak, lepas tu sampai 4 pagi akan berhenti, sembahyang subuh, rehat dulu, maknanya siang hari rehat. Masalah satu dia kata biasanya dalam perjalanan 2 minggu ni ialah perampok. 1925 tu masih banyak lagi perampok tu. Ni perampok yang kita baca cerita ni dalam malam ni cerita pasal sirah Nabi ni memang betul. Maknanya 1925 tu masih banyak lagi perampok-perampok, dia kata. Orang-orang Badui yang kerja jadi perampok, merampok orang haji. Orang haji pun dia rampok. Jadi orang Badui tu Islam juga. Tapi cerita ni kan, tapi dia merampok orang haji tu. Pasal betul lah. Kan? Kecuali dia kata, yang best dengan satu cerita yang dia cerita dalam buku tu, yang saya baca tu ialah dia kata, kecuali kalaulah dia kata di zaman Utsmaniyah. Di zaman Utsmaniyah disebut zaman Utsmaniyah. Sebab zaman 1925 tu masa tu akhir zaman Utsmaniyah. Di zaman Utsmaniyah, apabila orang haji ni dia bertolak daripada Mekah ke Madinah naik unta, mereka akan dijaga oleh tentera-tentera kerajaan Utsmaniyah.
Jadi bila ada tentera kerajaan Uthmaniyah ni, maka perampok tak berani nak datang. Tapi bila selepas daripada tu kerajaan Uthmaniyah dah jatuh. Kerajaan Uthmaniyah ni jatuh 1924. 1924. Jadi selepas kerajaan Uthmaniyah jatuh, perampok dah mula berani lah. Tu cerita. Jadi cerita yang kita baca ni insya-Allah sama macam itulah. Jadi Nabi SAW pun memulalah perjalanan. Tapi Nabi ni bukan perampok ni, menghadapi ni, iaitu Nabi menghadapi orang yang tu, gangster-gangster ni. Yang nak cari, nak dapat 100 ekor unta. Jadi Nabi SAW pun berjalan hari itu. Yang satu, ada beberapa keadaan yang diceritakan ialah, yang pertama sekali ialah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kita cerita dah hari itu, iaitu Abu Bakar ni, jadi kita ulang sikit dah sebab 2 minggu dah. Mungkin raya dia jadi hilang, nak makan daging banyak. Jadi Nabi Abu Bakar ni sifat dia ialah bila dia berjalan bersama Nabi, sekali dia di depan, sekali di belakang. Dalam hadis disebut ialah Nabi kadang-kadang, Abu Bakar ni kadang-kadang dia berada, bila Nabi tanya kenapa kau ni Abu Bakar sekali ke depan sekali belakang, dia kata aku ke depan kerana atazakkaru ar-rasdu. Dia kata ar-rasdu ni ialah maknanya panahan daripada orang yang mungkin orang panah kamu. Jadi aku takut orang panah kamu biar aku kena. Sebab tu aku ke depan. Bila aku perasan ada orang kejar belakang, dia kata atazakkaru talaq. Bila aku rasa macam ada orang kejar belakang, aku akan pergi ke belakang. Aku takut orang panah daripada belakang kena kau. Sebab hidup atau mati kan, kita ceritakan tak? Dia wanted ni hidup atau mati. Maknanya dapat kepala pun bawa balik, dapat dah 100 ekor unta kepala Muhammad. Tu orang zaman tu. Jadi Nabi SAW berjalan, tu nombor satu. Yang kedua hari itu kita cerita ialah Nabi SAW berjumpa dengan seorang yang bertanya kepada Abu Bakar, yang dia tak kenal Nabi itu. Jadi Abu Bakar menjawab, orang ini adalah man yahdini tariq, iaitu jadi penunjuk jalan, dia kata. Abu Bakar memberitahu bahawa Nabi ini adalah penunjuk jalan. Jadi selepas daripada orang tu dah pergi, Nabi SAW tanya dia, kamu tipu ke? Tak, dia kata kau ni memang penunjuk jalan ke arah kebenaran, dia kata. Bukan tunjuk jalan ke arah Madinah, bukan. Sebab itu nama dia apa ni, Tauriyah nama dia dalam bahasa Arab. Tauriyah ni ialah kita tidak berbohong, tapi oleh kerana keperluan sangat, kerana perlu, kita boleh bercakap yang menyebabkan orang tu jadi pening-pening sikit, tak tahu. Kalau orang tanya saya lah kan, ni daripada mana, kata saya tak nak beritahu lah kan, daripada mana kan. Jadi saya kata datang daripada sebelah matahari jatuh. Matahari jatuh, mana rumah siapa? Jadi tu cerita dia kan, cara Abu Bakar ni menjawab. Yang ketiga hari tu kita cerita ialah tentang Ummu Ma'bad dan juga Ummu Ma'bad. Dia sekali bunyi, sekali tak bunyi. Ummu Ma'bad dan juga Abu Ma'bad, iaitu orang yang tinggal di padang pasir tu, lebih kurang 130 km daripada Makkah menuju ke Madinah. Jadi dia tinggal di padang pasir, kerja dia adalah untuk memberi minum kepada orang-orang yang lalu. Tak bunyi saya tak sentuh dia mungkin ada, dia tak apa ni, tak apa sihat. Okey dah. Jadi Ummu Ma'bad ni adalah orang yang tinggal di padang pasir tu, kemudian dia akan memberi minum kepada orang-orang yang lalu. Jadi apabila Nabi lalu, Nabi tengok pada masa tu tak ada. Sebab apa, kambing semua dibawa oleh Abu Ma'bad, dibawa pergi makan, bawa ke padang pasir. Jadi bila Nabi jumpa dia, Nabi tanya, dia kata tak ada kambing. Kemudian Nabi tengok tu ada kambing seekor, dia kata kambing tu tak ada susu. Kemudian Nabi SAW berdoa, keluar susu. Kemudian Nabi minum. Kemudian bila Abu Ma'bad ni balik, dia tengok ada susu. Dia tengok susu, dia terkejut. Macam mana kambing ni boleh keluar susu? Dia kata Ummu Ma'bad pun ceritalah kepada suami dia, Abu Ma'bad, tentang sifat Nabi. Aku datang tadi ada seorang macam ni. Jadi sifat itulah yang telah menjadi hadis yang menceritakan tentang bagaimana sifat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sampai sekarang lah bila kita baca dalam buku-buku ada cerita Ummu Ma'bad menceritakan. Ummu Ma'bad ni dia sangat kuat ingatan dia. Bila dia tengok orang tu dipanggil seorang yang lahazah ni, iaitu seorang yang sangat kuat observation dia tu. Dia observe orang tu, maknanya dia boleh cerita spek tu macam mana, kening dia macam mana ke, tinggi rendah ke, rambut dia warna apa, muka warna apa, semua dia boleh tahu. Jadi dia cerita semua tu. Abu Ma'bad pun beritahulah, suami dia beritahu, dia kata kalau macam tu lah apa yang kau cerita, itulah dia orang yang dicari oleh orang Quraisy, iaitu Muhammad. Jadi tapi Nabi dah jalan dah.
Seterusnya yang ketiga, kita sampai ketiga, yang keempat sekarang kita sampai keempat. Kita ada 5 semua insya-Allah. Kita ada 5. Yang keempat ialah kisah Suraqah bin Malik. Ini kita berhenti hari itu. Jadi kita jauh sikit cerita. Suraqah bin Malik ni kita cerita itu adalah seorang perampok. Satu kabilah yang berada di tengah-tengah perjalanan di antara Mekah dan juga Madinah. Memang Bani ini adalah Bani perampok. Perampok kerja dia ialah cari makan dengan merompak orang. Ni yang saya cerita tadi tu. 1925 tu masih ada lagi perampok ni. Jadi ni memanglah gangster ni. Ni geng-geng ni adik-beradik dengan Abu Zar Al-Ghifari ni. Abu Zar ni pun perampok juga. Yang masuk Islam awal-awal tu, dia ni pun perampok juga. Perampok kerja dia ialah cari orang dapat tawaran tu lah. Jadi bila dia dengar cerita ni, cerita bahawa orang Quraisy ni berjanji nak beri 100 ekor unta kepada orang yang dapat kepala Muhammad ni, hidup atau mati, dapat tangkap Muhammad. Jadi pada suatu hari dia cerita, ketika aku berada bersama-sama dengan kaumku, ketika dia bersembang-sembang, tiba-tiba salah seorang daripada kami ni bercerita bahawa tadi kami nampak ada orang daripada jauh, sayup-sayup nampak orang berjalan. Jadi orang tu kata kemungkinan Muhammad kot. Jadi dia kata berdetik dalam hatiku bahawa mungkin juga Muhammad ni yang sedang ditawarkan oleh orang-orang Quraisy. Jadi dia pun fikirlah, dia takut orang lain ini rasa nak pergi juga, kan nanti kan rugi aku. Jadi dia kata apa? Dia pun cover. Dia kata tak, bukan tu, itu tu orang ni lah disebut lah, ini orang-orang ni bukan tu bukan Muhammad. Tak dia, aku tahulah itu bukan tu, nak cover je sebenarnya, nak cover lain. Jadi dia kata dia duduk sebentar bersama-sama, duduk sembang-sembang dengan kawan-kawan dia tu. Kemudian dia masuk dalam rumah, dia beritahu kepada hamba dia supaya sediakan kuda. Lalu dia tambat di belakang rumah dia. Kemudian dia keluar daripada pintu belakang rumah dia, khemah dia. Kemudian dia pun lari mengejar orang yang dikatakan nampak tadi tu. Dia pun kejar. Sekarang kita berhenti kat situ hari tu. Jadi dia pun kejar sekarang, kejar. Tapi kita sebut hari itu, orang Arab ni style dia, sebelum dia buat apa-apa, dia akan ambil dulu azlam nama dia. Azlam tu anak panah yang dituliskan, yes ataupun no. Bukan yes no, na'am ataupun la lah. Adalah color dia kan. Dia akan cabut satu. Iaitu Allah Subhanahu Taala sebut tu kan. Iaitu orang salah satu benda yang dilarang dalam Islam ni ialah buat perkara tu. Iaitu apa? Menggunakan azlam. Iaitu kalau kita ikut pandai lah kan, ikutlah mungkin guna kertas kan, tulis itu yes satu, jadi goncang keluar satu. Misalnya kata hari ni kata nak pergi, nak korban tak nak korban. Contoh kan. Jadi kita pun keluar satu, oh jangan. Jadi jangan tak macam tu. Sepatutnya korban. Sepatutnya buat macam tu kan. Itu nama dia azlam nama. Azlam ni masuk dalam syirik. Perkara sama dengan arak dosa besar semua tu. Jadi dia buat macam tu, dia kata dia cabut anak panah dia, tengok-tengok no. Bila kata no, tapi dia tak kira, aku nak juga 100 ekor unta ni. Brother, 100 ekor unta brother. Main-main. Kan dia pun tak kira lah, dia pun pergi sampai dia kata tengok-tengok memang ada 4 orang tengah berjalan. Sahlah Muhammad ni, dia kata. Dia pun mendekati Muhammad, dia kata, sampai sehingga dia dengar suara Nabi sedang mengaji Quran. Nabi tu dalam perjalanan tu dia baca Quran. Jadi bila dengar tu, sampai dekat, Abu Bakar dah risau lah ni. Abu tengok dah ada orang kejar belakang. Tapi dia tengok kata Nabi relax je, tak ada apa-apa, tak ada masalah je kan. Nabi tu baca Quran. Kemudian sampai dekat, dia kata tiba-tiba kaki dia pun kaki kuda dia jatuh, kaki depan dia tu masuk dalam pasir. Maknanya dia pun jatuh. Dia kata ini tak jadi ni. Dia cabut lagi dia punya anak panah dia sekali lagi tu, yang tadi tu dia punya itulah, keluar jangan, no. Tapi dia nak pergi juga. 3 kali dia cerita, 3 kali kuda dia jatuh, 3 kali dia buat macam tu, sehingga dia akhirnya dia pun angkat bendera putih. Bukan bendera putih dia angkat surrender lah, dia minta maaf, dia kata tu bendera putih ni lain pula kan, tak ada makanan ke apa. Jadi dia pun maknanya dia kata panggillah hai apa kata kan, aku tak nak apa-apa kau, dia kata. Jadi pada masa tu dia kata satu perkataan, dia kata fa'adraktu annal qauma mamnu, dia kata. Itu kata-kata dia. Sekarang aku dah rasa dah bahawa ini ada something wrong ni, tak boleh ni, ini orang ni protected kan. Mamnu tu makna protected ni, tak boleh pergi, kalau pergi nak kacau dia tak boleh ni. Kemudian dia pergi kepada Nabi, kemudian bercerita kepada Nabi lah, cerita kenapa dia buat macam ni dan sebagainya. Kemudian Nabi SAW pun kata okeylah, terima kasih lah. Cuma Nabi kata
akhfi anna. Nabi kata akhfi anna tu maksudnya tolong cover kami. Tolong cover tu maknanya tolong beritahu kalau jumpa orang bahawa kami ni bukan yang dicari. Itu maksud dia. Akhfi anna, tolong sembunyikan kami, jangan beritahu bahawa kami ni ada di sini. Jadi kisah apa ni, Suraqah bin Malik ni yang best lagi selepas daripada tu. Apa selepas tu? Nabi kata Suraqah macam ni, awak nama apa? Nama Suraqah. Ini Suraqah. Aku rasa-rasa macam nampak kau ni, dia kata nanti kau akan diberi gelang Raja Parsi. Gelang Raja Parsi ni dia macam, nak kata dia macam besar. Dia bukan gelang ni, bukan gelang ni, tapi dia ada macam Raja Parsi tu dia pegang tu. Maknanya pegang tu maknanya kalau kita ni macam mohon macam tu . Maknanya kerajaan terletak situ. Maknanya siapa yang dapat benda tu, maknanya itulah. Kalau dia macam mahkota macam tu, mahkota ke ataupun mohon, tapi Raja Parsi tu dia macam besar macam tu, dia pegang benda tu daripada emas. Jadi dia kata, Nabi SAW kata, wahai Suraqah, dia kata, aku nampak macam kau ni akan dapat pegang benda tu, kau akan dapat benda tu. Jadi dia terkejut. Dia kata, Muhammad ni baik betul lah macam tu lah. Sebab apa kata? Dia kata, dia pun kena kejar macam ni, tiba-tiba nak janji. Awak tahu tak maknanya kan, pada masa tu kalau sebut Farsi tu maknanya kuasa besar lah. Kalau kita kata macam, aku tengok kau ni macam nanti akan duduk di rumah putih lah, macam tu lah, White House. Oi, hebat sangat kau ni, kata. Macam tu lah dia kata. Maknanya semua orang tu tabik kat kau. Siapa? Presiden dunia semua tabik kat kau. Macam tu lah. Ya, betul Muhammad ni. Macam tu lah. Jadi dia kata kepada Muhammad, dia terkejut. Kata, kan? Jadi dia tak percaya. Dia kata, nanti betul ke kau ni? Boleh kau tulis tak? Kata. Jadi Nabi SAW telah panggil Amir bin Fuhairah untuk tulis benda ni. Tulis. Jadi dia ambil satu, dia kata satu keping apa ni, kulit, lepas tu ditulis oleh Amir bin Fuhairah ni, hamba kepada Abu Bakar tadi, dia pandai menulis. Jadi dituliskan janji Nabi SAW. Jadi Suraqah ni dia ambil benda tu dan dia simpan. Dia nak tengok, kata tunggu dia masuk Islam tak dia ni. Dia betul dia masuk Islam. Tapi bila masuk Islam? Selepas daripada pembukaan kota Mekah. Maknanya selepas pembukaan kota Mekah tu, daripada hijrah, maknanya 8 tahun selepas daripada tu dia tak masuk Islam, lambat. Lepas tu bila dia masuk Islam pada tahun yang ke-8 tu, lepas tu tak apalah, kemudian sampai zaman Sayyidina Umar, Abu Bakar radhiyallahu anhu, masih lagi Farsi ni belum dibuka lagi. Sampai kepada zaman Umar bin Al-Khattab, pada masa tu Farsi dah jatuh. Kota Farsi tu, kota Farsi yang bukan Tehran, bukan. Maknanya ada satu bandar tu yang mana ibu kota negeri Farsi telah jatuh ke tangan Islam pada masa tu, di tangan seorang sahabat bernama Sa'ad bin Abi Waqqas, salah seorang daripada yang dijamin syurga tu. Sa'ad bin Abi Waqqas, ketua dia. Jadi bila Sa'ad bin Abi Waqqas mengalahkan tentera Farsi lah lari dah, tinggal semua dah istana-istana dia tu, tinggallah gelang tu. Jadi gelang tu termasuk dalam barang rampasan perang pada masa tu. Jadi pada masa itulah Sa'ad bin Abi Waqqas dikatakan panggil mana Suraqah. Ada yang kata bahawa dia datang, dia pergi jumpa. Dulu dia kata Nabi SAW telah berjanji kepada aku. Jadi mula orang tak percaya, dia keluarkan kertas dia, surat tu. Rupanya dia simpan surat tu. Surat tu tuliskan janji Nabi akan berikan benda tu. Jadi nama diberilah pada tu. Jadi wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nak cerita kat sini insya-Allah kan ambil pengajaran, kita ambil tengok nanti selepas benda ni. Maknanya dalam keadaan apa ni, perjalanan yang teruk, yang dahsyat, yang menakutkan macam tu kan, Nabi tu dikejar tu, Nabi masih ada kuat dia punya ni kan, maknanya dia boleh jamin satu benda tu kepada Suraqah bin Malik. Jadi tu cerita Suraqah bin Malik. Cerita Suraqah ni ada satu lagi cerita nanti dalam peperangan Badar, insya-Allah. Jadi insya-Allah kita tunggu, insya-Allah beberapa siri lagi kita akan sampai ke peperangan Badar, insya-Allah. Bukan habis lagi aja, tak lambat lagi nak habis ni, insya-Allah. Jadi selepas tu cerita yang keempat, cerita yang keempat. Kita masuk sekarang ni, Nabi SAW teruskan perjalanan. Jadi Suraqah pun baliklah dia balik ke kaum dia. Dia kata, aku pun memberitahu kepada kaumku bahawa bukan Muhammad. Fail aku, rugi saja aku, penat. Dia kata macam tu lah aku cakap kan. Jadi aku pun, dia kata, jadi orang pun tak kejar Muhammad. Selamat Nabi SAW meneruskan perjalanan sampai ke satu tempat. Sebelum daripada sampai ke Madinah Al-Munawwarah, ada pula jumpa satu grup lagi pula. Grup ni bukan sikit ni bukan seorang, 70 orang. 70 orang daripada Bani apa? Bani Aslam nama dia. Bani Aslam ni pun juga perampok juga. Ramai perampok pada masa ni. Susah betul.
Jadi ketua dia, nama dia ialah Buraidah. Buraidah bukan perempuan, lelaki. Orang Arab ni ada nama belakang tu tak bunyi macam Hamzah, Talhah. Dia tu lelaki. Jadi Buraidah tu lelaki. Jadi Buraidah ni dia dah dengar dah orang tawarkan 100 ekor unta. Jadi dia pun bersama ni dah kalau 70 orang, dia dapat 30 ekor kan, yang ni bagi 10 orang cukup lah kata kan. Dia bawa tentera dia semua ni, Aslam ni, Bani Aslam, dia ketua Bani Aslam. Jadi orang panggil dia Buraidah Al-Aslamiyah. Jadi dia ni jumpa dengan Nabi, dia nak tangkap Nabi. Tapi apa Nabi buat ni? Cerita dia tak panjang, cuma cerita dalam ni ialah Nabi SAW nak kata bukan sihir, tapi Nabi cerita kepada dia tu yang nak tangkap Nabi. Akhirnya apa? Dia yang masuk Islam pula. Tengok betapa mudahnya. Bukan dia saja masuk Islam, habis 70 orang masuk Islam. Semua kabilah tu, kabilah Aslam telah masuk Islam bersama dengan Buraidah Al-Aslamiyah. Jadi itu nak cerita Nabi SAW betapa susahnya dulu masa di Mekah tu. Nak dakwah orang Mekah tu kan, nak dapat 70 bukan main susah kan. Tapi ni macam tu saya kata, terus jadi Islam. Jadi alhamdulillah selepas daripada tu Bani Aslam ni mereka telah selepas daripada Nabi SAW peperangan Uhud, maka mereka telah datang ke Madinah dan tinggal di Madinah. So siapa tu? Buraidah Al-Aslamiyah. Jadi itulah beberapa cerita, 5 cerita yang berlaku. Banyak lagi cerita kecil-kecil tapi kita tak cerita di sini. Tapi alhamdulillah Nabi SAW selamat sampai ke Quba. Quba ni selatan kalau kita tengok peta, dia Madinah atas tu, kemudian Quba tu di selatan sikit. Jadi Nabi SAW sampai ke Quba dan Nabi tinggal di Quba beberapa hari, tinggal di situ. Jadi untuk persediaan, lepas tu barulah Nabi SAW masuk ke Madinah Al-Munawwarah. Jadi kita berhenti kat situ, kita tengok dulu pengajaran-pengajaran yang boleh kita ambil. Sebenarnya yang ulama-ulama sebut kan, banyak sekali pengajaran dalam peristiwa hijrah ni semua. Nombor 1 ialah al-akhzu bil asbab. Nombor 1 ialah orang Islam ni wajib mengambil sebab. Nabi nak tunjukkan kepada kita, maknanya mengambil sebab ni apa? Iaitu kita mesti buat usaha. Kita tak boleh serah kepada Allah SWT. Memang betul Allah Ta'ala berkuasa, tapi Allah Ta'ala menyuruh kita ni berusaha. Jadi sebab itulah Nabi berusaha. Kita tengok walaupun kadang-kadang apa yang Nabi usaha tu tak menjadi. Contohnya, Nabi plan sebelum keluar daripada rumah dia, sebelum daripada orang yang kepung tu datang. Tapi tengok-tengok sebelum Nabi keluar lagi, orang tu kepung dah datang dah. Dia terawal ke, salah time ke, macam mana kan. Jadi Nabi tu maknanya kita katakan kadang-kadang kita merancang kan, tapi Allah Subhanahu Wa Taala juga merancang. Jadi tetapi kita mesti merancang. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Kita kena bersedia. Contohnya adalah bersedia dalam apa-apalah maknanya kan. Sebagai contohnya, kita buat tentera kita kena ada askar kita kan, kita boleh kena buat. Walaupun kita kata kita ni berapa orang je, mari siapa kuasa besar dia lenyek kita habis, kata kita ni berapa. Tak, kita kena berusaha juga kan. Macam kata kita kena berusaha juga. Vaksin ke apa benda kan tak ikutlah. Covid ni kan kita kena berusaha. Tapi kalau kita dah berusaha pun, boleh tak kemungkinan tak Allah Ta'ala buat benda lain daripada yang usaha kita tu? Mungkin. Kita dah makan ubat demam, ada demam juga, mungkin. Jadi janganlah marah pada Allah. Jadi begitulah kata Nabi SAW, plan lah, cantik kan, plan macam. Tapi setengah-setengah plan tu, tengok kan, pergi bersembunyi di mana? Di Gua Sur. Tapi tengok-tengok orang datang juga ke Gua Sur. Cuma Allah Ta'ala pelihara, protect Nabi SAW. Itu nombor 1 kan. Yang keduanya, yakin iaitu yakin bahawa Islam ni akan menang. Itu sebagaimana Nabi kita SAW ni bila tu dalam keadaan susah macam tu, dia yakin lagi bahawa apa? Mesti menang. Jadi kita ni kena yakin. Sebab apa? Sebab benda ni datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala yang suruh kita. Allah Taala tidak akan intansurullah ayansurukum. Allah Taala katakan, kalau kamu tolong Allah tak tolong kamu. Jadi kalau kamu takut, kemungkinanlah pada satu-satu masa kita ni mungkin kalah dulu ke, susah dulu ke, kena seksa dan macam-macam lah kan, susah kan nak membuat ini kan. Tapi macam setengah-setengah orang Islam lah tempat-tempat lain kan, kadang-kadang susah kan. Tapi mereka jangan putus asa kan. Allah Subhanahu Wa Taala tetap sebagaimana satu hadis Nabi SAW, Nabi sebut Allah Subhanahu Wa Taala akan menangkan Islam ini dan akan sampaikan Islam ni di mana tempat sampainya matahari. Di mana tempat sampai matahari atas dunia ni? Cahaya matahari maknanya, bukan matahari sampai, cahaya matahari itu sampai kan. Di Antartika, Arktik
sampai matahari, mereka nampak matahari kan. Jadi maknanya Islam, di mana Islam akan sampai itu. Jangan kamu takut, yang penting kita usahakan. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim Allah Ta'ala suruh sampai apa? Pergi naik atas jabal tu, jabal apa ni, Rahmah tu, dia katakan jabal Rahmah tu di Arafah tu, kemudian melaungkan wa azzim finnas bil haji. Pada mulanya Nabi Ibrahim kata, kalau aku pergi bertempik situ, siapa nak dengar? Kan situ kepada pasir. Tak, Allah SWT kata wa azzim finnas. Kamu azan saja, bukan azam, tapi maknanya kamu iklankan, isytiharkan, panggil orang, panggil. Azim ni panggil maknanya. Azzim finnas bil haji, panggil orang supaya datang buat haji. Pada masa itu siapa nak datang? Siapa Islam pada masa itu? Tak ada orang pun. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala janji bahawa suara kamu tu akan sampai ke dalam semua, dalam rahim-rahim itu sampai semua. Anak-anak yang tak lahir lagi pun akan datang. Sampai sekarang kan kita ni, berapa jauh kita ni daripada Arafah ni. Kita dengar tak? Dengar lah kan orang lain sampaikan. Itu bukanlah orang yang sampaikan tu, Allah Ta'ala sampaikan, tapi melalui lidah manusia kan, iaitu Islam sampai kepada kita dan sebagainya. Jadi maknanya ialah kita ni kena yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan, jadi yakinnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bahawa Islam tu akan menang walaupun dalam keadaan susah, berhijrah pada masa tu. Tu yang kedua. Yang ketiganya disebut ialah pentingnya nama dia, ulama kata lah suhbah. Suhbah ni makna berkawan. Nabi SAW kata tak pernah kalau buat apa-apa dia tak berkawan. As-suhbah nombor satu, contohnya dia pergi ke Taif, dia pergi seorang ke? Tak, dia pergi dengan Zaid. Sebab apa? Perlu suhbah, perlu ada kawan. Nabi SAW di Mekah kan, di Mekah tu masa Nabi SAW ajak orang kepada Islam, dia buat satu tempat, nama dia Rumah Arqam bin Abi Arqam, tempat berkumpul. Sebab apa? Pentingnya kita ni kena ada kawan. Jadi kita ni nak beramal dengan Islam ni, kalau tak berkawan, tak ada kawan, dia akan jadi lemah. Betul kan? Sebab itulah ada masjid ni. Kalau ada masjid ni, dalam satu di Beribi ni ada masjid ni. Cuba bayangkan kalau Beribi ni tak ada masjid. Saya tak kenal semua ni kan. Nak buat kelas ni tak ada. Nak buat di mana? Buat di Padang tu. Tak buat kan. Jadi ada masjid tempat kita berkumpul 5 kali satu hari. Jadi 5 kali pun kita ada kelas pula, kita datang. Jadi makna itu kita kenal. Itu nama dia as-suhbah. Nabi SAW pergi ke Aqabah, perjanjian Aqabah. Dia pergi seorang, tak pergi seorang. Dia pergi dengan Abu Bakar. Dia pergi dengan Sayyidina Ali. Dia pergi dengan Abbas. Semua tu kawan. Kemudian Nabi SAW pergi berhijrah. Nabi SAW tanya Jibril masa nak hijrah ni. Kata as-suhbah, siapa akan bersama dengan aku? Jadi Nabi mesti akan tanya suhbah. Jadi sebab itulah kita ni nak beramal dengan Islam, kita kena cari as-suhbah, iaitu al-kawan. Al-kawan iaitu al bersama-sama maknanya. Tak boleh seorang-seorang. Tu yang kedua. Yang ketiga, yang keempat, Nabi SAW ni ketua lah, makna ketua kepada orang Islam. Dia kalau ikutnya nak pergi ke mana-mana, boleh Allah Ta'ala ni campak atas burak ni kan, naik tu. Nabi SAW daripada Mekah pergi ke apa? Baitul Maqdis. Berapa hari? Berapa jam? Second je lah. Burak kan? Burak ni bukan jet hari ni kan orang pergi kan, orang pergi naik ke atas hari ni kan, Bezos naik ke atas. Dia hari ni orang hari tu seorang dah naik hari tu, naik ke atas. Dia suka sangat naik ke atas tu kan, boleh naik ke atas angkasa tu, sempat yang tak ada gravity. Tapi duduk sekejap lepas tu turun balik lah. Tapi belanja dia bilion, belanja dia tu nak pergi. Hari ni naik pula seorang lagi, kawan dia tu Bezos, Amazon tu. Jadi dia maknanya susah tu kan, nak berjalan tu kan, nak berjalan naik ke atas tu. Tapi Nabi klip macam tu je, naik atas burak, jalan je. Sekali tengok hilang dah, tak ada dah burak ni. Jadi Nabi SAW kalau ikutnya, doalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya hantar burak, naik burak terus sampai ke Madinah. Tapi tak kan, kenapa susah macam ni? Maknanya di sini dia nak tunjukkan bahawa kalau kita ni jadi ketua kepada satu-satu kan, kita kena raih, kena ambil susah sekali sama-sama kan. Bukannya mana kita seorang yang senang. Jadi saya teringatlah mana imam kita, minta maaf lah cerita pasal semayang kan. Mufti cerita dalam radio beberapa hari lepas kan, saya dengar cerita kan. Kalau seorang jadi imam, dia kata tak boleh imam tu bawa ikut suka hati dia kan. Dia nak baca Al-Baqarah sekali. Sebab Nabi SAW larang, dia kata pernah larang Muaz bin Jabal. Sebab Muaz bin Jabal ni sekali tu dia syok sangat kan. Syok sendiri kan. SS dia jadi imam, dia baca panjang-panjang, dia baca Al-Baqarah apa benda kan. Nabi kata di belakang kamu tu ada orang tua, ada kanak-kanak, ada perempuan yang lemah, kemudian ada pula orang yang sibuk, ada orang nak buat kerja dia kan. Kamu baca pendek-pendek sudah jadi imam. Kamu nak semayang panjang-panjang, semayang sunat seorang-seorang, sampai esok pun tak apa, jangan tidur malam ni.
Itu maknanya apa? Iaitu kena faham yang kita, iaitu seorang yang jadi ketua kena faham, dan nak faham tu ialah dia kena turun ke bawah tu. Jadi ketua jabatan ke ketua apa kita lah sini, insya-Allah kan pengarah ke apa benda semua kan. Itu kena tahu masalah orang bawah tu kan. Itu dia katakan. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam dihijrahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan naik unta, bukan naik burak. Dah susah kena kejar tengah-tengah tu kan. Tu yang keempat. Yang kelima, Nabi sallallahu alaihi wasallam dakwah ni nak Islamkan orang dalam kepala dia setiap masa. Sebagai contohlah dia cerita bahawa dalam sirah ni tadi kita ceritakan Buraidah al-Aslamiyah. Buraidah ni datang jumpa Nabi, kalau ikutnya nak bunuh ataupun nak tangkap Nabi. Tapi macam mana Nabi buat kat dia? Nabi ceramah dia, kemudian dia masuk Islam. Maknanya dalam kepala Nabi ni yang penting nak Islam orang. Gitu. Setiap masa, seolah-olah dia kata macam dakwah kepada Islam ni seolah-olah macam udara, macam oksigen. Kalau tak ada oksigen tu macam mati. Macam tu. Jadi Nabi SAW ni setiap masa duk fikir macam mana nak dakwah dia ni, Pak. Jadi janganlah patut Buraidah, okeylah, selamat. Kau tak nak tangkap aku dah. Tapi tak, dia nak cari usaha juga sampai apa ni, sehinggalah Buraidah tu Islam. Dan masya-Allah Buraidah tu Islam kan. Jadi itulah makna cerita keadaan seorang Islam tu sepatutnya ialah dia fikir macam mana nak Islamkan orang dalam setiap masa. Yang seterusnya ialah ulama sebut pula tentang Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar ni dalam kisah hijrah ni dia prepare unta dia bukan hari tu, tapi dah berapa lama, sejak daripada Nabi isytiharkan semua sahabat-sahabat aku semua hijrahlah kita ke Madinah. Sejak daripada tu dia dah prepare lah unta. Dia nak minta izin daripada Nabi nak pergi, tapi Nabi kata jangan. Jadi sebab tu dia tanya, kenapa jangan? Tunggulah, nanti adalah tu. Gitu kan. Jadi maknanya dia tunggu. Jadi dia get ready. Dia kata mungkin aku kot, Nabi nak ajak aku kot, dalam hati dia. Sebab itulah dia get ready dah 2 ekor unta. Satu aku, satu Nabi. Yang aku sayang. Jadi maknanya dia letak situ. Jadi nak cerita sini on time, tengok kan Nabi SAW bila kita baca hari itu, kita cerita hari itu, iaitu orang-orang Quraisy ini telah berbincang nak bunuh Nabi itu pada siang hari Khamis. Pada malam tu terus nak bunuh. Tapi Nabi SAW terus beritahu kepada Abu Bakar, malam ni kita akan keluar. Malam ni kita akan bertolak untuk hijrah. Dia bukan beritahu awal-awal tak bukan beritahu seminggu ke tak kan. Dia nak cerita sini, ulama kata pengajaran yang kita patut ambil di sini ialah seorang Islam tu kalaulah untuk Islam dia mesti get ready anytime. Gitu. Dia jangan banyak orang panggil banyak apa, banyak songe, banyak apa kan, banyak dia panggil, kalau dalam bahasa Arab dia kata az-zuruf itu. Tengoklah keadaan dulu. Dia tak ada no kata keadaan macam mana. Untuk Islam awak tak boleh tengok keadaan. Maknanya dia mesti letakkan Islam ni paling tinggi, yang lain tu kemudian. Tak adalah kata apa ni, bunyi hello tak bunyi. Tak apa, dia suruh berhenti kot. Tengah semangat tak berhenti pula. Dia longgar. Ini longgar, yang ni longgar. Test tak apa kot tu bunyi tu. Jadi apa tadi kita kata, iaitu apa, dia nak ajar kita, Abu Bakar ni nak jadi contoh bahawa kita ni orang Islam ni kan tak boleh kena letak Islam paling tinggi. Kalau kerana Islam jangan banyak-banyak tolak kerana ni lah. Sebab tu Allah Ta'ala sebut contohnya dalam Quran, infiru khifafan wa siqala. Hendaklah kamu berangkat untuk kerana Islam ni, sama ada khifaf ataupun siqal. Dalam surah Al-Anfal. Maknanya ulama tafsir kata masa tafsirkan ayat tu dia kata, apa maksud khifafan wa siqala, ringan dan berat? Artinya apa? Masa sakit ke, masa sihat ke, masa rasa malas ke, masa rajin ke, masa apa lagi, masa mengantuk ke, masa segar ke, semua masa dia kata, tak kira. Bukannya masa sihat saja, masa ada duit saja, tak. Miskin, kaya, dia kata mesti kena pergi, kena dahulukan Islam sebelum daripada benda-benda lain. Jadi itu contoh pada Abu Bakar. Jadi bagi seorang Islam tu dia tak boleh bagi banyak alasan kerana Islam. Yang seterusnya ialah menggunakan seluruh anak beranak yang ada. Dia buat contoh Abu Bakar ni kan. Abu Bakar ni anak dia siapa? Anak dia Asma, anak dia Aisyah, anak dia Abdullah. Semua tu dah hamba dia pula tu, nama dia Amir bin Fuhairah. Maknanya dia guna habis. Seorang tukar
bawa unta, bawa kambing, nak hapuskan tapak kaki. Seorang hantar makanan, walaupun perempuan. Seorang tu kan cek berita kan, dengar berita Abdullah bin Abu Bakar. Maknanya semua tu digunakan. Jadi maksudnya sinilah, sepatutnya dia kata seorang Islam tu dia mesti gunakan habis-habisan apa yang dia ada. Sama ada family dia ke, harta dia ke. Kalau ikut hartanya, Abu Bakar tu dia bayar untuk tu 5,000 dirham. Dia bayar untuk apa tu? Tu bayar unta dengan bayar upah kepada Abdullah bin Uraikid tadi tu untuk pergi hijrah tu. Mana 5,000 dirham. 5,000 dirham ni 5,000 keping duit perak. Jadi tu adalah pengajaran-pengajaran lah yang kita boleh ambil daripada kisah hijrahnya Nabi SAW. Dan insya-Allah selepas itu kita akan sampai ke Madinah insya-Allah. Jadi ulama-ulama ceritakan sampai ke Madinah ni makna kita masuk kepada era barulah kan. Ni sama era lama. Tapi ulama kata macam ni lah kan. Kalau tidak adanya Mekah, tak mungkin ada Madinah. Kalau tidak ada orang Muhajirin, tak mungkin ada orang Ansar. Ertinya apa? Ertinya maknanya ialah mesti ada yang ni pun ada. Macam orang buat rumah kata. Kalau orang buat rumah, kata mesti kita nampak bangunan tinggi tu. Bangunan tinggi tu bawah tu ada foundation tu. Cuma orang tak nampak. Cuba tengok mana nampak foundation. Pergi tengok KLCC, tak ada paling tinggi sekali kan. Kesini kalau tu bangunan tinggi apa? Bangunan tu tinggi kata. Tu nak buat bangunan tinggi tu, bangunan apa ni? Tu BIBD pun kan, tu kan. Ada foundation bawah tu. Cuma orang tak nampak lah foundation. Tapi nak buat foundation tu susah tu. Itulah macam itulah orang nak buat bangunan. Madinah ni macam bangunan. Yang bawah tu ialah Mekah. Sebab itulah Mekah tu 13, yang atas tu 10 saja. Kalau ikut dalam sejarah. Jadi insya-Allah akan datang kita akan berjumpa di Madinah Al-Munawwarah insya-Allah. Jadi jangan ke mana-mana, insya-Allah kita jumpa di Madinah insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Jadi setakat itulah saja untuk kali ini. Insya-Allah kita tutup majlis dengan membaca sama-sama surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.